Penganjuran SAIEX 2024 mampu jadikan Sabah negeri berpendapatan tinggi menerusi permekasaan komoditi pertanian. Perinciannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, sahih. Expo Agro Sabah SAIEX 2024 mampu menjadikan Sabah sebuah negeri maju berpendapatan tinggi pada tahun 2025 menerusi pemerkasaan komoditi pertanian. Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Chan Fung Hin yakin Expo berkenaan juga mampu meningkatkan taraf ekonomi pekebun kecil yang merupakan pemain utama dalam penghasilan produk komoditi negara. Satu expo yang begitu bagus untuk membawa sekali ke semua pengusaha-pengusaha, tak kira dia agri komoditi atau agro makanan, sama-sama kita melalui platform ini kita nak menunjukkan kepada peserta dunia ini bahawa kerancakan ekonomi pertanian di Sabah inilah. So this is one of the very good platform, okay, for the agropreneurs here to showcase. So you boleh lihat dia banyak ini rerai yang berkaitan, tak kira dia teknologi yang baru seperti ada drone juga kan. Beliau ditemui media selepas melancarkan Sabah Agro Expo 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Urusan ESM Exhibitor Relations Malaysia, Datuk Dayang Khatijah Datuk Bakhtial memberitahu SAIEX 2024 akan menyalurkan maklumat dan ilmu pertanian bukan sahaja kepada pengunjung, malah kepada anak muda yang mahu menceburi bidang pertanian. Ilmu pertanian dari segi high technology that we have now, kita mau bawa di Sabah ini supaya orang semua boleh nampak macam mana pertanian ini dinaik tarafkan ke satu taraf digital yang sekarang kita rasa ini perlu. Expo bertemakan Experience the Real Agriculture ini menyasarkan 50,000 pengunjung dengan penyertaan 250 jenama dan 201 reruai pameran serta jualan syarikat dalam dan luar negara. Perwakilan asing perlu memberi gambaran positif kepada pihak kedutaan mengenai tahap keselamatan di kawasan pantai timur Sabah. Ini kerana kerajaan sentiasa mengutamakan tahap keselamatan negeri yang merupakan faktor penting untuk memacu ekonomi pelancongan negeri. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis makan malam sempena penutupan program taklimat dan tinjauan keselamatan bersama perwakilan asing di Zon Selamat Timur Sabah Zone. Taklimat dan tinjauan keselamatan melibatkan 11 perwakilan dari 10 negara, terdiri perwakilan dari Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, Denmark, Jepun, Perancis, Kanada dan Finland. Program bertujuan meningkatkan pengetahuan mereka mengenai situasi keselamatan di S-Zone di samping meninjau beberapa pusat peranginan popular di Semporna. Tambah Datuk Saifuddin, Sabah mencatatkan kemasukan 1 juta pelancong Cina ke negeri ini pada suku pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding 1.6 juta pada tahun lalu. Peningkatan itu dicapai selepas kerajaan memperkenalkan polisi pengecualian visa kepada pelancong Cina dan India bermula hujung tahun lepas. Pendekatan itu antara usaha mempergiatkan semula ekonomi negara selepas pembukaan semula sempadan pada pasca COVID-19. Agrobank memperkasa komuniti belia terutamanya golongan B40 dan asnaf melalui program pembangunan agropreneur muda Siswaza Probest. Ia membabitkan sinergi antara universiti iaitu Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Kuala Lumpur UniKL. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Arthur Joseph Kurup berkata, Probest memfokuskan semua industri yang menyumbang kepada rantaian makanan termasuk pertanian, perikanan dan penternakan dengan tempoh penyertaan Probest selama 1 tahun.
Ini proses dia ada pemantauan dan apabila kita memantau, yang pertama dia mesti menjana keuntungan. Yang kedua, kita harap bahawa dia juga akan melahirkan petani dan juga agropreneur, usahawan-usahawan dalam bidang agro makanan dalam masa yang akan datang. Sekiranya melalui program ini kita telah mengenal pasti beberapa individu yang minat dan juga berpotensi tinggi, kita akan bantu dengan program-program selanjutnya khususnya daripada peringkat kementerian. Beliau menyatakan demikian selepas melancarkan Probes di Kota Kinabalu. KPKM telah melaksana pelbagai program khusus bagi membantu dan menggalak penyertaan belia dalam bidang pertanian, antaranya program Agropreneur Muda yang diperkenalkan sejak tahun 2016. Sehingga Julai 2024, 9,529 Agropreneur Muda telah mendapat kelulusan geran dengan nilai dalam bentuk barangan sebanyak 174.16 juta ringgit. Daripada jumlah itu, 745 dari Sabah mendapat kelulusan geran Agropreneur Muda 12.19 juta ringgit. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS giat memperkukuh hubungan silaturahim antara agensi Islam di negeri ini. Ini termasuklah mengadakan perlawanan persahabatan bola sepak sebagai persiapan bagi acara sukan tahunan agensi-agensi Islam Sabah. Pengurus pasukan Al-Hilal JAHINS Muhammad Zaki Laumin berkata ia sekaligus dapat memupuk amalan hidup sihat menerusi sukan bola sepak. Pada tahun ini akan menghadapi kejohanan jabatan dan tidak selain daripada itu kami juga ada sukan yang dinamakan sukan agensi Islam Mujas yang di mana akan ditemukan semua agensi-agensi Islam khususnya di negeri Sabah. Dan yang penting bagi kami bukanlah kemenangan, tapi kedua-dua pasukan ini inginkan silaturahim dan jadikan semangat kesukan ini sebagai ukhuwah sesama kamilah. Beliau ditemui RTM dalam perlawanan bola sepak ukhuwah antara Al-Hilal JAHINS dengan Kelab Kebajikan dan Rekreasi Pejabat Mufti. Perlawanan persahabatan bola sepak diadakan setiap minggu bersama agensi-agensi Islam di negeri ini. Selain bola sepak, JAHINS juga aktif dalam sukan badminton, bowling, sepak takraw dan dart. Pisanangan, salam Sabah Maju Jaya. Ngaran kuno ponga Victor Saliman, iti haid kampung Rugading Kiulu tit beroperasi tindak pengusaha tit makanan sada tayam. Tina dapat tiham antara tahun 2016 pe haid tit temenimpu na iti. Antara takara it usaha-usaha dah haidi bisa metinda lebih kurang 2 tan tahun sedaya enggak pot kesukupan nila tu agumu pohat makiano tina patiham nakuro tu menamili ada bidang itu nga agumu permintaan ata kita ko kaysa kedua na po nga perlu ako da papaila dat tanga petani tanga pengguna it mamutayam ngai amit makan ngai dat tanga tayam ngalatiti sebelum karikat lamija makan teko perlu teko ilan at nuno nakan nagit tanga tayam teko di supaya asihat teko agumo bantuan na kerajaan na nandahiti antara 2016 lagi samtinang pun sikaw kerajaan tu sentiasa membantu ngulung dahay pun sikaw. Baik, saudara, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Terima kasih, Soran.